Disco nak minum air. Okey semua? Ada yang tak jawab tu langsung dah makan nasi agaknya. Semua ada lagi ni? Ada doktor. Ada Okey. So saya akan sambung sikit untuk continuous random variable. Sebelum ni kita belajar ke barang kalian untuk discrete. Discrete ni bermaksud pembuli ubah discrete, Okey, sekarang kita belajar untuk pembuli ubah selanjar. Kalau dalam bahasa Melayu dia selanjar. Kalau dalam bahasa Inggeris dia continuous variables. So untuk continuous random variables ni dia ada juga distribution dia. Macam mana dia nak buat distribution dia? Contoh, kalau kamu ada data ni, okey, dalam data ni kamu ada nilai X dalam bentuk continuous dan nilai frekuensi yang diberi. So macam mana nak cari relative frekuensi? Ingat tak macam mana nak cari relative frekuensi? Tadi kawan-kamu ada cakap dia tersilap beza continuous dengan discrete. Macam mana kita nak darab nak cari relative frekuensi ni? Apa darab apa? Siapa ingat? Siapa ingat? Semua tak ingat? Ada ke tak ni? Siapa ingat? Siapa tak ingat? Ada ke tak ni kamu? Ke saya bercakap seorang ni? Ada doktor. Ingat ke tak ingat? Siapa yang tak ingat angkat tangan? Tekan button angkat tangan. Kalau tak angkat tangan maksudnya kamu ingat. Jadi ingat macam mana nak cari relative frekuensi? Okay, yang angkat tangan ni ingat ke tak ingat? Mana satu ni? Saya tak ada yes or no answer. Tak ingat angkat tangan. Okay, so ramai yang tak ingat. So dalam continuous ni kan dia ada julat di antara 60 sehingga 61. Kita kena cari midpoint dia. So di antara 60 hingga 61, 60 tambah 61 bahagi 2. Berapa? 60.5. 60.5. So 60.5 darab dengan 90 kamu dapat? $60.5 darab 90 kamu dapat? 5445. Ha? 5445. 5445? Kenapa tak dapat 0.18 Sekejap. Sekejap saya cuba double check balik. Doktor, relative frequency tu bukan ke 90 tu kena bahagi dengan jumlah kekerapan dia. Jumlah kekerapan ni F lah kan? So 90 tu bahagi dengan 5000 akan dapat 0.018. Oh, okey. Nasib baik kawan kamu tu. Relative frequency ni bahagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi. Yang lagi satu M midpoint darab F tu apa? Saya tak ingatlah, untuk standard deviation tak silap saya. Kan? Betul tak? Okay, sorry saya tersilap. 90 bahagi dengan 5000 dapat 0.18 Ya, betul. Okay, silap saya. So relative frequency ni adalah nilai frekuensi ni bahagi dengan keseluruhan jumlah frekuensi. So dalam relative frequency ni bila kamu tambah baru kamu akan dapat nilai D1. Kenapa nilai D1? Kerana jumlah keseluruhan frekuensi adalah 5000. So dia relative frequency ni dia sepatutnya tak boleh lebih lah daripada 1. So bila dia plotkan, biasanya plot ni kekerapan banyak paling tinggi biasanya di nilai tengah-tengah ni lah. 63, 64, 65, 66. So kalau kamu tengok data ni adalah ketinggian pelajar. Kebiasaannya ketinggian pelajar secara umumnya akan ramai di bahagian nilai di tengah-tengah. Biasanya nilai kat tepi ni biasanya
orang yang tak banyak lah. Tepi sebelah kanan dengan sebelah kiri tak banyak. Kebanyakannya adalah secara umumnya di tengah-tengah. So bila kamu plotkan dia, kamu linkkan dia, apa yang dia buat ni dalam garisan ni, dia letak nilai di tengah-tengah, midpoint, 60.5, 61.5, 62.5, dia sambungkan nilai di tengah-tengah ni untuk tengok adakah dia menggambarkan taburan kebarangkalian normal. Okay. Dalam continuous probability distribution, taburan kebarangkalian selanjar, nilai kat tepi ni, nilai relative frequency ni, dia mesti di antara 0 sehingga 1. Dia tidak boleh melebihi nilai 1. Jumlah keseluruhan kebarangkalian mestilah sama dengan 0. Sama dengan 1. Kenapa dia kena sama dengan 1? Kerana kita nak cari area under curve kebarangkalian untuk space area under curve ni. Okay, kerana kita nak cari benda tu lah, nilai dia kena keseluruhannya samaan dengan 1. Okay, so kita tengok sikit. So secara keseluruhannya, bila kita shapekan keseluruhan curve ni adalah 1. Kalau kita tak shapekan dia, maksudnya dia kosong lah. Area under curve bila kita shape. Bila saya cakap shape, kamu faham tak maksud dia apa? Lorekkan. Shade, kamu faham tak apa maksud dia? S-H-A-D-E. Shade. Faham. Bila kamu lorekkan bawah ni, dia akan jadi 1. Bila kamu tak lorekkan dia, dia adalah kosong. So bila saya cakap nak cari area under curve sebagai satu kebarangkalian. Contoh kebarangkalian nilai X di antara A dengan B, kamu tahu point A dekat sini, point B dekat sini. So kamu nak cari kebarangkalian tu, kamu cari percentage of area under the curve ataupun kebarangkalian ni. Contoh, kamu ada nilai B, kamu tahu nilai A, biasanya nilai A ni dia akan ke kiri. Nilai B ni dia akan ke kiri merangkumi nilai A. Macam mana saya nak cakap? Biasanya, bila kamu gunakan jadual, bila dia bagi nilai kebarangkalian B, nilai kebarangkalian B ni merangkumi ni, kesemua ni. Termasuklah A. Yang sebelah kiri ni semua. So, bila kamu cari nilai B, contoh nilai B adalah 1.2, kebarangkalian nilai B adalah 1.2, dan kamu cari nilai A, kebarangkalian nilai A adalah 0.2, dia sebenarnya kat sini. Jadi kalau dia nak cari di antara A dengan B, apa yang kamu kena buat? Tolak. Apa tolak apa? B tolak A. 1.2 kebarangkalian B, bukan B, kebarangkalian B. Let's say ni adalah kebarangkalian B. Nilai kebarangkalian B. Tolak dengan? A, nilai kebarangkalian A. Okay, jadi area under curve ni akan jadi? Area under curve ni akan jadi? 1. So saya harap kamu faham lah yang itu secara asasnya. So inilah, ini contoh. Kalau dia kata di antara 68 sehingga 65. So macam mana nak cari area under curve? 68 tolak 65. Tu normal lah. 68 tolak 65 dapat? 3. Okay. So bila probability of a single value of X is 0. Kalau dia satu value saja, maksudnya dia kosong lah. Dia kena di antara dua nilai baru kamu akan dapat dia sama. Kalau dia sama dengan kalau dia kurang atau lebih dia lain. Kalau sama dengan dia kosong. Kalau dia kata kurang, kamu ambil bahagian ni. Kalau dia kata lebih, kamu akan ambil bahagian ni. Tapi kalau dia sama dengan, maksudnya at that point dia tidak mengambil kira sebelah kiri ataupun sebelah kanan curve tu. So dia memang kosong. Okay, ada soalan tak untuk yang ini? Kenapa dia kosong? Boleh faham tak kenapa dia kosong? Yes? No? No. Tak faham? Faham ke tak faham ni?
Tak. Macam mana? Faham ke tak faham? Tak. Okey. Kenapa nilai sama dengan ni dia jadi kosong? Okey, sebab bila kamu guna ni, nampak tak dia less than or equal, less than or equal. Bila less than tu dia ambil arah sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Contohnya X lagi besar dari atau sama dengan A, maksudnya dia ambil arah sebelah kanan. Dan X lagi kecil atau sama dengan B, dia akan ambil sebelah kiri. Sebab tu dia ada antara dua ni. Tetapi kalau dia kata sama dengan kebarangkalian X sama dengan tu, dia tak ambil sebelah kiri atau sebelah kanan. Macam mana kamu nak cari kebarangkalian dari segi area? Tak ada ni. Sebab dia kat sini, kat satu point ni. Dia tak ada ke kiri atau ke kanan. So, kamu kena ingat untuk area under the curve, dia kena less than or bigger than. Or less than equal, bigger than equal. Dia tak boleh equal macam ni. Macam ni dia tak boleh. Macam ni dia tak boleh. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, so ingat yang tu je. Okay, ini shaded area under the curve. So tengok dia less than, bigger than. Okay. So ini contoh lain. Okay, dia bagi jadual macam ni. Dia ada relative frequency, summation dia adalah 1. Kita neglect lah yang kat belakang ni. Summation dia adalah 1. Jadi bila dia plot graph untuk yang ini, dia akan ambil nilai macam ni, nilai tengah-tengah ni, dan dia akan plotkan melawan relative frequency, dan kamu akan nampak distribution dia tak adalah complete sangat, tapi nampaklah dia banyak occurrence di tengah-tengah ni. Okay. So ini adalah contoh dia lah. So normal probability distribution. Okay, so normal probability distribution. Sekejap saya nak check. Okay, sini. Saya akan berhentikan kelas ni setakat ni sebab saya nak bagi group assignment. Dalam group assignment, saya akan assignkan pelajar untuk present dekat saya tajuk yang selepas topik ni. Topik. Saya akan bagi topik. Boleh semua? Boleh. Kenapa saya suruh kamu buat macam tu? Supaya kamu boleh berbincang sesama kamu dan saya boleh guide kamu. Okay? So, saya berhenti dulu sekejap ya. Okay, saya dah bahagikan nama ikut kumpulan. Saya akan bahagikan kepada 6 kumpulan. So kumpulan yang pertama, boleh nampak ke? Saya share kejap. Boleh. Saya share balik. Ada yang angkat tangan ke? Ada yang angkat tangan atau bercakap ke? Saya tekan. Oh, okay. So grup pertama, ni grup pertama. Okay, kejap saya share dekat sini. Syukri nanti minta copy paste letak dalam ni, dalam WhatsApp sekali boleh? Boleh doktor. Okay, ini grup pertama. Grup yang kedua, ni orang ni. Okay, grup ketiga. Semua ada dalam kelas ni? Grup keempat.
Okay, grup kelima. Semua okey dengan group arrangement ni? Okay. Okay. Okay, so saya akan share juga link untuk grup nama ni. Okay, kamu boleh check dekat sini. Saya akan letakkan juga di WhatsApp. Cukup 6 grup. Ada yang nama dia saya terlepas letak ke? Ada nama yang saya terlepas letak ke? Semua ada nama? Ada. Semua ada Okay. Okay, sekejap Okay, tajuk yang saya nak bagi tajuk mengikut kumpulan. Sekejap tajuk ni ikut minggu So sekejap. Grup 5 yang akan present hari Khamis. Activity Okay, sebab macam ni minggu depan Isnin dengan Khamis saya berkemungkinan tak ada, saya tak ada dalam kelas. So caranya adalah saya akan cover chapter 6 continuous random variables tu minggu ni. Jadi assignment presentation kamu adalah minggu depan untuk chapter seterusnya. Nak macam tu ataupun nak bermula group presentation minggu hari Khamis ni? Macam mana? Minggu depan. Kita buat group presentation minggu depan. Okay. So kalau macam tu bagi saya masa sikit untuk rearrange balik tajuk. Tapi untuk sekarang minta announce dulu Syukri dalam group semua nama ni boleh? Copy paste saja. Okay. So kita habis dulu sikit untuk continuous random variables sebab saya tak nak kamu confuse. Kalau saya bagi group assignment untuk kamu untuk continuous random variable, saya rasa kamu akan pening sebab yang ni kamu kena present. Betul tak? Okay. Tapi untuk yang tajuk yang seterusnya ni, tajuk dia sebenarnya agak susah. Macam mana senang. Nanti saya akan arrange balik lah macam mana. Okay. Itu untuk group assignment dan saya nak berbincang juga kerana minggu depan saya ada outstation lagi. Jadi saya akan buat aktiviti. Saya perlukan kerjasama ketua kumpulan lah, Syukri. Nanti saya akan bincang dengan Syukri macam mana. So kamu kena buat group assignment tu sebelum kelas hari Isnin dan Khamis. Sebab dalam kelas tu nanti kita akan play
presentation kamu untuk tajuk hari tu. Boleh ke? Boleh. Okay. So sebenarnya saya rasa boleh cover lagi, tapi biarlah saya tak cover sikit. Okay, saya cover sikit je. Saya cover sikit je lagi sebelum kita berhenti Boleh Doktor. Boleh Doktor. Okay, alright, sikit je lagi. Kena bersabar sikit. Sekejap Okay, dalam dalam continuous variables ni kita ada juga normal probability distribution. Tak kira lah dia discrete ke, continuous ke, dia ada normal distribution. Normal distribution ni adalah apabila nilai mean adalah di tengah-tengah. Bila nilai mean di tengah-tengah, left tail dengan right tail, echo ni sebelah kiri dengan sebelah kanan ni mesti sama, dan kebiasaannya bila graf tu bermula daripada kosong, maksudnya tengah-tengah dia kosong, nilai mean dia biasanya adalah kosong. Okay, contoh ni adalah contoh ni. So bila kita shadekan the whole curve ni, dia adalah bernilai 1 ataupun dalam percentage 100%. So bila kita bahagikan dia dua, sebelah kiri adalah 0.5, sebelah kanan adalah 0.5. Kenapa pentingnya untuk kamu tahu peratus ni? Sebab nanti bila kamu nak kira kebarangkalian, senang bila kamu tahu yang sebelah kiri 0.5, sebelah kanan 0.5. So okay, kalau kita ada 3 standard deviation, ingat sebelum ni kita ada belajar 1 standard deviation, 2 standard deviation, 3 standard deviation. Bila 3 standard deviation ni, maksudnya nilai standard deviation ni yang ketiga. Kalau yang pertama biasanya kat sini, yang kedua biasanya kat sini, yang ketiga kat sini. So yang ketiga ni yang kat hujung, jarak dia macam ni. So bila kita nak cakap X tambah 3 kuasa sigma, dia adalah sebenarnya di sebelah luar, nampak tak? Di bahagian echo. X tolak dengan 3 sigma, dia di sebelah echo. So kamu tahu nilai keseluruhan dia adalah 0.5. Kamu cari nilai kebarangkalian pada titik ini, kamu boleh tolak, tak perlu. Kamu cari je nilai kebarangkalian di sebelah sini, kamu dah dapat nilai kebarangkalian untuk area bawah ni. Yang ini confusing sikit, nanti saya akan terangkan balik. Okay, dari segi graf, kalau sigma kamu makin besar, nilai sigma kamu makin mendata graf kamu. So makin tinggi, contoh macam kat sini, sigma ataupun standard deviation dia adalah 5, so dia akan makin meruncing. Kalau 10 dia akan makin mendata, 16 dia akan makin mendata. Ni kalau diberi nilai mean dia adalah 50 lah. Ini sekadar untuk good to know je. Okay, kalau nilai mean dia berbeza-beza tapi nilai sigma dia sama, kedudukan curve dia akan jadi tak sama. Curve dia akan berbeza-beza kedudukan macam ni. Sebab nilai mean dia tak sama. So dia akan berubah-ubah. So itu saja yang saya nak bagi tahu. Macam saya cakap tadi, kalau dia adalah normal distribution, nilai mean dia biasanya adalah 0, standard deviation dia adalah 1 biasanya lah. Tapi yang ini saya akan sambung lagi untuk next class. Ada soalan tak setakat ni? Ada apa-apa soalan? Tak ada? Letih dah Doktor. Ya? Yang buat presentation tu memang untuk assignment group maksudnya? Presentation tu assignment group. Kamu boleh berbincang dalam group. Saya akan bagi topik yang spesifik. Saya akan guide kamu dan saya akan share rubrik macam mana kamu nak buat group presentation tu. Bagi saya masa sikit, saya akan announce sama ada esok ataupun lusa sebelum kelas second. Kalau saya terlambat, nanti remind saya balik. Okay. Boleh Doktor.
Okay, so untuk sekadar latihan, saya akan share link dekat Padlet. Nanti Syukri minta ni minta announce dalam group kejap Okey doktor. Bagi saya masa untuk setkan dia. Point 26 horizon. Okay. So okay, saya share dekat chat dan nanti Syukri akan share juga dekat dalam WhatsApp group. Tajuk saya akan bagi nanti Okay, ada apa-apa soalan untuk kelas hari ni? Ada apa-apa yang kamu tak faham? Haziq dah live dah? Tak habis lagi ni? Ada apa-apa soalan nak tanya? Semua okey? Okey. Okey doktor. Oh, kamu semua ni masih lagi dalam mood bercuti ni. Tapi saya minta buat latihan tu saya faham kamu ada mood bercuti, cuma saya nak ingatkanlah tajuk kamu topik kamu makin lama makin susah dan saya minta maaf lah, minggu depan saya ada outstation full week. Saya akan cuba entertain kamu. Kalau ada soalan macam biasa boleh tanya saya kat WhatsApp dan kalau saya ada masa saya akan monitor group presentation tu. Kalau saya tak ada masa saya akan inform wakil kamu lah. Boleh Boleh doktor. Alright, okay. So kalau tak ada soalan saya habiskan kelas dekat ni. Okay semua? Okey doktor. Okey, thank you doktor. Sama-sama. Terima kasih semua. Doktor. Thank you doktor. Terima kasih doktor. Bila dah habis semua thank you baru bersemangat